Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Borak-Borak Bantal. Okey, untuk episod kali ni kita akan borak tentang sedikit semasa tentang isu Palestin kita. Okey, bersama dengan saya Nabila Hanis. Dan saya Ikmal Haziq. Dan saya Azrul Azizan. Saya pula Danish. Okey, untuk topik kali ni kita cakap pasal isu Palestin, tentang boykot je. Saya rasa isu boykot ni jadi semakin hangat lah dia hari ke hari. Betul. Sebab macam kita tahu pun peperangan dekat Palestin dengan Israel, isu peperangan Ya, tu betul. Tak berakhir semakin teruk. lagi. Ya, betul. Betul-betul. Dari segi boykot tu, maybe tujuan utama diorang adalah untuk melemahkan sedikit sebanyak sistem ekonomi negara Israel tersebut. Betul. Jadi itu tujuan utama. Betul. Jadi kita nampak gerakan boykot ni ada di mana-mana. Terutama sekali boykot menentang produk negara Israel itu tersendiri. Ya, betul. Kalau Betul. kita tengok kan, ini macam banyak sangat produk yang memang betul-betul support, memang main dia lah. Tapi macam produk-produk kecil tu pun saya rasa pun kita still lah kena support. Sebab sikit-sikit pun boleh jadi banyak kan. Ya, betul. Jadi nak tanya Ikmal tahu ke kita boykot ni guna platform apa? Kita guna apa benda untuk boykot? Sebarkan. Macam mostly saya tahu pasal boykot ni daripada media. Daripada media lah. Daripada media, daripada internet. Jadi saya nak tanya, gerakan boykot dari media tu sebenarnya sampai ke tak kat diri awak? Saya personally, saya pun ikut boykot. Okay. ikut boykot. So kiranya sampai. Betul tu. Jadi isu hari ni, topik hari ni kita nak cerita pasal boykot produk Israel. Ya, betul. Okey. Rasanya kita akan rehat dululah. Sebab apa ni? Alia saya sudah kering. Jadi Ya. kita kembali selepas ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam Borak-Borak Bantal. Okey, dalam episod kali ni tentang isu Palestin, isu boykot lah katanya. Okey, tapi sebelum tu mari kita kenalkan diri dulu. Nama saya Nabila Hanis. Dan saya Ikmal Haziq. Dan saya Azrul Azizan. Saya pula Danish. Okey, tentang isu boykot lah yang tengah masih hangat lagi dekat kita punya platform media sosial, semua dah jadi trending lagi ni semua. Apa pendapat co-host saya tentang isu boykot ni? Saya rasa pertama sekali saya rasa isu boykot ni semakin hangat lah dari hari ke hari. Betul. Sebenarnya kita tahu peperangan antara Palestin dengan Israel juga semakin teruk. Kita pun Betul. tak dapat nak membantu banyak, jadi dengan cara memboykot Ya, betul, produk-produk saya yang setuju, dikeluarkan saya daripada setuju. Israel. Ya. So, saya pun setuju yang macam sekarang, kalau sekarang ni macam bila nampak orang beli barang Israel tu, dia macam orang-orang jadi sensitif. Betul. Tu. Dia macam Betul. betul-betul boykot. Ini daripada segi kemanusiaan saja, tapi apa yang kita pandang dari segi boykot ni, dia punya platform untuk boykot tu mostly datang daripada social media. Jadi untuk pendapat rakan-rakan saya kat sini, adakah gerakan boykot tu sendiri daripada social media sampai ke diri anda? Saya rasa sampai sebab macam daripada social media tu dia macam dia spread awareness lah, dia kesedaran. Kat situ kita tahu macam barang ni dia memang support Israel 100%, barang ni macam dia sikit-sikit dia tak beritahu yang dia support boykot, yang dia tak support Israel semua tu. Jadi kat sini kita boleh nampak social media memainkan peranan utama lah sebagai medium untuk kita boykot produk Israel. Selain daripada itu, kawan-kawan, apa yang saya tahulah, setakat statistik menunjukkan 18,000 orang telah terkorban Innalillah. disebabkan peperangan antara Palestin dan juga Israel. Betul lah. Jadi saya rasa dengan cara tak langsung kita dapat membantu dengan memboykot Betul. produk-produk yang daripada Israel. Memboykot ini salah satu cara untuk kita melumpuhkan dia orang punya ekonomi, betul. Apa pendapat Ikmal pula tentang isu boykot produk Israel? Pendapat saya macam boykot isu Israel ni dia macam makin hangat satu, and bukan saja daripada social media, rakan-rakan saya pun dia macam ambil serius benda tu dan dia keep menasihat syada pasal isu boykot ni. Namun masih ada lagi pihak yang masih membeli kan. Ya, Betul. dia tak Jika kisah dilihat. sangat. Jadi mungkin dalam podcast kita hari ini kita dapat memberi lebih penjelasan. Penjelasan dan bincangkan. kupasan tentang isu-isu inilah. Jadi tanpa menunggu lama, kita akan berehat sebentar dan bertemu sekali lagi. Kita kembali selepas ini dalam Borak-Borak Bantal. Stay tune. Hai, selamat kembali di dalam Borak-Borak Bantal. Jadi untuk segmen kita kali ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkaitan isu boykot produk Israel. Jadi seperti mana kita tahu, kita nak tahu apa kaitan media dengan politik.
Okay, first sekali kita tahu politik ni adalah satu kuasa yang dapat menggerakkan masyarakat untuk membuatkan satu keputusan lah. Betul? So jadi dengan adanya media ni pula akan wujud propaganda yang diwujudkan oleh politik, oleh kerajaan pada masyarakat rakyat untuk membuat satu negara. Jadi pada saya kerajaan politik memain kuasa besar dalam memainkan peranan dan kuasa besar dalam isu boikot produk Israel. Okey, Betul, faham. Macam mana pendapat korang pula? Macam apa yang boleh dilihat dalam usaha kerajaan memboikot produk Israel ni? Dapat saya lah kan, macam kalau contoh lah, negara tu dia punya politician ke, dia punya government tak support ke atau support Israel, kalau satu yang support Israel kan, mesti dia punya rakyat-rakyat pun macam diorang dapat lebih kepada, diorang punya media tu akan jadi bias kepada supporting Israel. So Betul. dia pun tak tahulah kan, macam oh sebenarnya Palestin yang mangsa ke apa semua. So at the end of the day diorang pun macam ikutlah government diorang kan. Contoh besar yang kita boleh nampak macam negara Amerika Syarikat, United betul. Kingdom, mereka lebih terjerumus ke arah Israel lah. Betul. Okay. Dia punya media tu lebih fokus, lebih bias kepada Israel, di mana kalau ada serangan-serangan berlaku, dia lebih kepada pihak Israel lah, dan Palestin menjadi predator dalam situasi ni sebenarnya. Jadi seperti yang kita tahu, sebab tu saya cakap kerajaan Malaysia sepatutnya boleh menggunakan media untuk mendorong lagi rakyat, orang luar sana untuk memboikot produk Israel. Seperti mana kita tahu, dalam Perang Dunia Kedua juga Hitler menggunakan media iaitu surat khabar, radio dalam mewujudkan propaganda untuk memenangi peperangan tersebut. Betul. Jadi saya rasa kerajaan Malaysia boleh dapat satu inisiatif lain menggunakan Diorang media. perluaskan lagi lah dia punya kesedaran Ya, tu. betul. Saya setuju. Okay, jadi macam pendapat Ikmal pula, adakah ada apa-apa nak tambah berkaitan dengan media dengan politik ni? Macam saya setuju bahawa yang macam zaman sekarang ni, media tu adalah satu kuasa yang kuat yang untuk mempromotkan politik, untuk memanipulat rakyat. Okay, betul. So dia macam macam kita nampak media banyak main dengan isu boykot, isu politik. Betul lah, dulu kita ada surat khabar. Surat khabar pun medium dia dah kuat pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi dengan media ni, dengan hujung jari je maklumat tu boleh sampai, masuk ke kita. Jadi tanpa susah payah kita nak keluar beli surat khabar, kita dah bangun tidur, main phone kita dah tahu dah. Apa jadi hari ni? Apa jadi hari ni? Apa update hari ni? Apa update hari ni, gerakan-gerakan boykot, propaganda semua masuk kat dalam phone kita. Macam contoh isu terbaru ni pasal negara apa? Ikman yang Pasal South Africa. South Africa berjaya Oh. menentang Israel melalui media. Yang dia saman Palestin untuk dekat Mahkamah Dunia tu. Betul. Sama Israel. sama Israel. Sama Israel. Saman Ha. Israel. Palestin jangan. Okey, sila-sila, tak apa. Tak apa. Tapi kat sini apa yang kita nampak, Afrika Selatan, apa yang mengejutkan kita, Afrika Selatan yang negara dia majoritinya bukan Islam pun. Islam, betul? Betul. Tapi yelah, kita sebenarnya bukan ikut agama lah. Kita kalau nak support Palestin, kita kan ada nilai kemanusiaan Nilai untuk support Palestin. Sebab lagi-lagi kita negara-negara yang beragama Islam, agama rasmi kita Islam. Jadi sepatutnya Influence kita lebih punya- besar. Lebih kepada sana lah. Betul? Jadi saya rasa itu saja untuk daripada saya dengan Ikman. Kita akan, sebelum kita teruskan, kita akan tengok VT ni dulu. Jadi saksikan. Lapar tu. Jom dia makan. Apa? Pizza nak? Pizza. Macam sedap je. Domino's Weh, korang buat apa ni? Tengah nak order makan. Domino boleh tak? Nak join lah. Okay, RM50 ni. Boleh. Tapi Domino's ni bukan kita kena boycott je. Asal pula? Sebab sekarang kan kita kena boycott brand-brand yang support Israel ni. Domino Israel ke? Ini sebenarnya saya lah. Domino Israel tu. Boykot Israel macam mana kau tahu? Okay, kau lupa ke hari tu dalam kelas ada cerita pasal classic 4 functions of media tu. And salah satu daripada benda tu nama dia surveillance of environment. Surveillance of environment. Betul? Surveillance of environment ni, sekejap aku tak ingat sangat lah. Aku buka sekejap. Okay, maksudnya dia inform kita tentang apa, bila, di mana, bagaimana, siapa dan bagaimana perkara-perkara berlaku dalam personality mengikut institusi tersebut.
Surveillance ni ada dua. Satu tu warning surveillance. Maknanya dia berlaku apabila media memberitahu orang ramai tentang bencana alam macam banjir, keadaan ekonomi lemah, lepas tu macam penyalahgunaan kuasa. Okay, dalam kes kita ni, Domino's Pizza support Israel. Ya, so macam mana kau tahu semua ni? Okay, semua benda ni ada dalam berita bro. Media ni dia dah macam mata dengan telinga kita. Dia tolong kita bila kita nak buat keputusan. And now media beritahu kita kena boycott brand-brand Israel ni sebab kita tak support kekejaman yang diorang buat semua ni. Okay. So nak makan apa ni? Okay, kau nak makan pizza kan? Apa kita pergi As Pizza. US Pizza. Ramai orang tak tahu sebenarnya nama dia As Pizza. Sebab dia sebenarnya Malaysia own. Oh Malaysia punya brand lah. Dia Malaysia punya brand. Bukan. So dia local lah. Kita boleh makan kat situ. Tapi sekarang diorang tengah nak rebrand tau. Diorang nak rebrand nama kepada Kita Pizza. Kita pizza. Betul? Buat Malaysia sikit. So kita makan kita pizza kan? Yes. Memang Kita ada. pizza kan. Kau order lah. Boleh? Aku order. Jom. Okey, kembali lagi bersama kami di Borak-Borak Bantal. Jadi, seperti apa yang kita boleh tengok VT tadi, jadi influence media ni kuat, macam-macam informasi dia boleh bagi kita. Ya. Dia boleh menunjukkan syarikat-syarikat mana, perniagaan-perniagaan mana yang Support Israel yang support dengan Israel yang tak berkaitan. support Israel. Betul. Untuk isu boycott. Yelah, hari ni kita tengok borak pasal isu boycott kita kan. Ya. So macam kalau saya tengok pada VT tadi tu lah hari ni kan. Kawan-kawan semua kan. Macam kita pun macam kadang-kadang kita ragu-ragu kan. Macam kalau saya sekarang lah, saya pergi kedai, saya nak tahu macam nak beli ni sekejap. Ni Israel ke tak? Macam tu lah. Lepas tu saya kena google dulu semua. Dia macam take time lah guys. Tapi kalau macam kat social media sekarang kan, dah tulis dah list kat situ. Ni support, yang ni tak support. Macam tu. So, Selain senang daripada lah. tu Ganesh, kita saya ada nampak seorang ni dia gunakan satu aplikasi, saya tak tahu aplikasi apa, dia boleh scan barang tu sendiri. So dia boleh tunjuk itu adalah produk daripada Israel ataupun yang support Israel ataupun tidak. Menarik. So kat situ satu benda yang sangat advance dan menarik lah untuk kita. Semua benda di hujung jari, sangat cepat untuk kita lakukan apa-apa jenis gerakan boycott ke apa benda semua. Jadi mungkin nanti awak boleh hantar. Boleh, apps boleh, kat boleh, saya boleh, sebab saya boleh, macam, boleh. oh, sebab saya macam struggle je untuk benda tu. Yang menjadi persoalan untuk saya dan Iqmal lah. Ya, Zizan. Macam mana contohnya sebab social media ni dah list out yang mana boycott Israel atau tak. Mungkin social media juga boleh digunakan untuk menipu rakyat. Menyatakan produk ini tidak memboycott. Untuk media sosial kan. Macam Dia misinformation lah. Mungkin akan misinformation. jadi misinformation. dia dalam media sosial ni dia akan ada efek pro-social behaviour. Macam kalau pro-social behaviour ni dia efek baik. Macam contohlah bila kita kat social media tu kita nampak kat sini Palestin macam mana, teranaya dia semua. So kat situ dah nampak dah kebaikan Palestin tu macam mana, kat mana yang aggression semua tu kat kita punya ni lah kan. Yang tu. Lepas tu bila kita tengok dekat dalam pro-social behaviour, dia explain kat situ yang media sosial pun boleh portray the goodness in some people lah. So kalau kat situ kita nampak, kat situ kita dapat awareness lah, kita aware kat Betul. mana yang Ya, sebab pada saya, saya walaupun orang tu bukan Islam pun dekat luar sana kita boleh nampak disebabkan dia tengok social media mana yang lebih baik, mana yang buruk. Jadi dia behaviour dia, maksud kelakuan dia. Dia dapat nyokong mana yang lebih baik, betul mana yang betul. Betul. Kalau kita tengok contohlah macam kat dalam video tu kan, macam contohlah macam ada video-video yang diorang tunjuk yang macam kami mangsa semua kan. Kita tengok pun nampak video ni edited ke, video ni memang betul ke. So Kalau macam, Dari segi tingkah Kalau macam laku. korang sendiri, korang percaya tak apa yang keluar dalam media sosial tu? Apa-apa yang orang sebarkan tu? awak Untuk percaya saya tak? sendiri, saya sudah lama dalam media sosial ni sendiri. Saya tidak cakap saya pakar, tapi ada satu benda yang saya boleh bezakan antara benda tu tujuan propaganda, penipuan ataupun tujuan yang benar, awareness. awareness. Betul tu? Awak boleh tengok sendiri kat situ. Kita tak boleh percaya 100% lah dekat social media. Ya, Tapi betul. kalau kita tengok pun kita nampak boleh agak macam ni dah kenapa tiba-tiba Macam slender Macam lah kita takut apalah juga kan. kalau macam orang dia macam percaya bulat-bulat pasal info Mesti yang lah. dia Betul. dibagi kat social media tu. Dengan itu, walaupun social media ni banyak informasi, banyak juga benda-benda yang scam, yang menipu dari segi berita semua. Jadi, tugas kita sebagai penerima berita ni sendiri, kita perlu buat research lah. Kita kena buat research dengan satu benda ni ke benda yang lain. Jadi, kita boleh bezakan lah antara benda tu betul ataupun tak sebenarnya. Betul tu.
macam social media sendiri pun dia ada explain tentang keburukan juga kan. Betul. Antara keburukannya macam itulah. Kalau seorang tu terpedaya dengan berita palsu, jadi seorang tu akan menyebarkan berita palsu tu ke khalayak ramai. Jadi influence dah besar kat situ yang percaya Dia benda yang tak terpengaruh. betul. Terpengaruh, betul. Betul-betul. Keganasan. Jadi media ni dapat membawa imej yang baik ataupun buruk. Ya. Dia bergantung pada diri kita Pada sendiri diri yang menerima tu. Gantung pada pengguna social media itu sendiri. Ya betul. Dari segi buruk pula apa yang saya boleh rungkaikan, contohlah kan, kita nampak video tentera Israel menyeksa orang-orang Palestin sebab video tersebut saya nampak dah banyak tersebar dekat media sosial sebenarnya. Kalau anda tengok dekat Twitter, dekat Telegram, Betul. video-video macam tu banyak tersebar dah sekarang. Walaupun ya memang kesian kita nampak. Jadi video tersebut bertujuan ni saya tak tahu untuk tujuan apa. Satu, bagus untuk awareness, untuk membuka mata-mata rakyat kat luar sana, rakyat yang tidak percaya kepada Palestin ni, dia boleh tengok video tersebut. Tapi satu lagi efek buruk yang saya boleh nampak dari video tersebut adalah mengaibkan dan juga boleh mewujudkan satu sifat agresif daripada kita sendiri. Kalau kita nampak video-video orang tu kena seksa, kena pukul kan. Kalau yang macam dia sensor semua tu saya faham lah, memang dia nak bagi tahu betapa kejamnya orang-orang kat Betul. sana kan. Tapi kalau yang tak sensor tu saya dah rasa macam kenapa dia nak mengaibkan orang tu yang tak ada semua macam tu lah. Saya rasa kita kena berhenti sebab terlalu banyak information. So information kita dapat. Banyak. Ya. Apa kata kita rehat dulu. Kita rehat lagi. Dan sambung selepas ni dengan isu yang lebih menarik. Okay. Kembali lagi bersama Borak-borak Bantal. Okey, kembali lagi dalam Borak-borak Bantal. Jadi, tadi kita dah kupas banyak isu tentang boykot Boykot. produk Israel menggunakan Betul. social media. Hmm. Jadi macam Daniel sendiri lah, rasa macam mana, apa pendapat Daniel tentang isu ni? Okay, bagi saya isu boykot ni memang kita perlu buat sebenarnya. Kita akan buat dengan kita punya the best lah. Sebab ini je yang kita mampu buat untuk melumpuhkan negara Israel tu sendiri. Melumpuhkan ekonomi dia sendiri. Sebab dari segi peperangan, keperluan peperangan semua tu kita masih ke belakang lagi nak dibandingkan dengan Jadi itu Israel. kalau daripada segi individu lah. Kalau macam Daniel pula, dari segi masyarakat macam mana? Okay lah, macam kalau saya lah, saya rasa masyarakat tu sendiri dia kena ada dia kena kuat untuk boykot. Macam saya lah, macam sekarang ni kita nampak macam makin lama makin ramai dah, macam dah tak larat dah, malas nak layan boykot. Macam tak apalah, nak boykot lah, saya nak makan macam tu kan. Mungkin masa mula-mula awal memang Memang gah lah, memang semua macam tak boleh, Maggi semua tak boleh. Tapi sekarang dah kita punya influencer pun ramai dah start promote Maggi lah, apalah semua kan. So saya rasa macam kalau awal-awal je panas-panas setiap ayam buat apa kan. Yelah, itu kena terapkan jugalah. Dia kena masyarakat tu sendiri memang kena teguh lah dia punya pendirian jati tu, diri pendirian. dia. Dari situasi macam ni saya nampak media kena mainkan peranan yang sangat kuat. Sebab setiap hari jangan pernah stop post pasal awareness untuk Palestin ni. Jadi semangat kita untuk boykot tu makin kuat. Makin kuat. Betul. Macam ni Kemal pula? Daripada saya, macam masyarakat dan individu itu sendiri memainkan peranan penting dalam menyebarkan awareness, menyebarkan info-info tentang Palestin dan Israel ni. So supaya lebih ramai orang dapat knowledge, ramai orang dia keep update. Sebab macam bila kita dah stop share, orang kira macam isu ni macam dah reda, semakin reda. So macam diorang ambil, dah tak kisah pasal boykot ni. Jadi So kalau kita teruskan share, dia Konsistensi lah, konsisten. yang penting konsisten kan. So konsisten. Jadi bila kita dah konsisten nak buat sesuatu tu, kita kena dekat dalam diri. Pokok pangkal balik dekat diri kita balik. Balikkan diri kita. Sebab kita yang gunakan social media. Ya, siapa lagi nak tolong diorang kalau bukan kita kan? Ya. Macam saya rasa kita semua sebagai student, sebagai pelajar dapat membuat lebih baik lah. Sebab kita pun lebih mahir menggunakan social media berbanding dengan orang-orang lebih tua. Lagipun kita budak media kan? Itu advantage yang lebih untuk kita sendiri sebenarnya. Okay, apa pendapat Zizan pula tentang isu ni? Saya rasa macam ia merupakan isu yang berat. Mungkin pada kita tak mampu nak melawan secara fizikal. Kita boleh menggunakan, sebab sekarang orang dah boleh panggil keyboard warrior. Orang kata keyboard warrior. Jadi
kita ada tentera-tentera yang online. Kita boleh lawan secara lumpuhkan Cyber war lah cyber kiranya. war. Cyber war. Kita boleh lumpuhkan sistem pertahanan diorang dan gunakan media sosial saja. So #koyak Israel. Israel koyak. Israel Israel koyak. koyak. Israel koyak. Okay, kepada bawang-bawang army Malaysia, jangan lupa untuk boykot Israel. Okay? Boycott Israel. Tidak perlu untuk menjadi Islam untuk boykot Israel, tapi perlu ada sifat kemanusiaan dalam hati untuk kita boykot Israel dan Betul. support saudara-saudara kita di Kita di Palestin Palestin. tersebut. Betul. InsyaAllah kita akan sentiasa doakan yang terbaik lah untuk mereka. mereka. Dan makanan kita pun dah sampai. Tanpa membuang masa, terima kasih kepada semua orang yang menyaksikan kami podcast Borak-Borak Mantap pada hari ini. Betul. Jadi jangan lupa untuk nantikan episod-episod yang akan datang untuk info yang lebih menarik. Jadi jumpa lagi bersama anda di Borak-Borak Bantas.